akan record dulu. Okey, baik. So kita segala record kelas-kelas kita ini cikgu akan uploadkan dalam YouTube channel cikgu, iaitu Cikgu Rafi. So kalau kamu nak menonton semula, kamu boleh menonton semula di YouTube channel cikgu iaitu Cikgu Rafi, dan kamu boleh lihatlah. Rasanya sekarang ni dah ada dekat 250 video yang ada dalam tu. So kamu boleh lihat dan boleh subscribe supaya kamu tidak terlepas apa-apa video yang terbaru cikgu letak dalam tu. Okey. Yeah, subscribe like and subscribe. Itu penting. Baik, kita nak lihat tentang komunis, kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Baik, komunis sebenarnya ianya adalah satu ideologi. Ideologi ni apa? Ideologi ni ialah satu cara pemikiran, iaitu satu sistem dan satu cara pemikiran. Samalah macam demokrasi. Demokrasi pun sebenarnya ideologi. Begitu juga sosialisme, itu pun ideologi. Imperialisme, itu pun ideologi. Nasionalisme, yang hari itu kita belajar bab 2, pun adalah ideologi. So komunisme juga adalah satu ideologi, di mana kalau kita lihat diasaskan oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels kat sini. Okey, pengasas ideologi ini. Dan kalau dikatakan maksud komunis, iaitu orang yang menganut fahaman komunis, iaitu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna menjadi milik negara. Maksudnya di sini, dalam ideologi komunis, iaitu segala harta kerajaan, harta negara tu adalah milik kerajaan. Perniagaan kamu milik kerajaan. Kemudian barangan kamu milik kerajaan. Kemudian kemudahan awam milik kerajaan. Sekolah, hospital milik kerajaan. Perniagaan-perniagaan yang kamu jalankan itu juga adalah milik kerajaan. Itu dikatakan fahaman politik. Fahaman komunis. Dan kenapa komunis buat begitu? Kerana matlamat ideologi komunis iaitu untuk apa tahu? Untuk membentuk manusia atau masyarakat yang sama rata. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semua sama. Masyarakat yang sama taraf. Sama taraf. Jadi, secara umumnya, kamu rasa ideologi ni bagus ke tak bagus? Ideologi membentuk Bagus masyarakat yang juga. sama rata. Bagus. Ideologi bagus. Maknanya tak ada yang kaya sangat, tak ada yang miskin sangat. Jadi, macam mana cara nak buat? Iaitu segala barang-barang, okey, segala barang-barang adalah hak milik negara, kerajaan. Biar kerajaan yang uruskan. Apa rakyat nak? Kerajaan bagi. Apa pakaian, makanan, pendidikan, kemudian juga pekerjaan, semua kerajaan sediakan. Korang ikut je. Ikut je kerajaan. Free, yes, tak ada charge. Ada kedai, tapi kedai itu juga adalah barang-barangan milik kerajaan. Betul macam Korea Utara. Jadi sebagai contoh kita tengok tadi video tadi, iaitu antara negara sebagai contoh, kita kata contoh kerajaan komunis seperti Korea. Kena beli. Memang kena beli juga, tetapi harga dia lebih murah. Kerana apa? Kerana disediakan oleh kerajaan. Kita sediakan itu disediakan oleh kerajaan. Jadi ideologinya untuk apa? Supaya tidak ada orang yang mengambil keuntungan. Bila ambil untung, maknanya dia akan kaya. So tidak ada orang yang cuba untuk mengambil keuntungan. Semua disediakan oleh kerajaan. Itu bagus. Maknanya ideologi dia bagus. Matlamat dia bagus. Matlamat dia bagus. Cuma matlamat ni kalau macam ni kan, kerja ada gaji tinggi rendah bergantung kepada jawatan lah. Tetapi masalah dia apa tahu? Pertama, bila nak mewujudkan masyarakat yang sama taraf ini, bermakna mereka akan, kita kata akan mengharamkan agama. Kerana agama akan menyebabkan ada yang berlevel tinggi, berlevel rendah. Jadi no agama. Itu satu masalah. No agama, tak boleh. Sebab agama akan membeza-bezakan manusia. Jadi sebab itu dia kata tak ada agama. No. Itu satu.
Yang kedua, okey, masalahnya adalah iaitu tidak ada competition. Maknanya apa? Semua manusia, semua masyarakat di negara komunis ini akan buat kerja. Aku buat kerja lebih-lebih pun dapat yang sama. Aku dapat kerja lebih kurang pun maknanya dapat yang sama. So di sini tidak ada competition, tidak ada persaingan, tidak ada semangat ingin lebih maju. Jadi itu satu masalah lagi. Betul Aisyah, maknanya diorang tak ada Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang paling penting iaitu kebiasaannya. Komunis ini, ideologi komunis ini diterapkan secara paksa. Kena terima. Kalau tak terima, ideologi ini akan ditangkap, akan dihukum, akan dikenakan kadang-kadang sampai hukuman bunuh pun ada, hukuman penjara pun ada kerana menentang ideologi komunis. So, kita kata praktikalnya ataupun kita kata amalannya secara paksaan itu tidak dapat diterima. Kerana manusia tidak ada kebebasan untuk memilih. Terpaksa ikut aja. Jadi itu keburukan ideologi komunis. Boleh faham? Boleh faham Itulah ideologi komunis. Jadi baru-baru ni ada orang tanya cikgu tahu. Cikgu, kalau komunisme pun adalah satu ideologi yang buruk, bagaimana demokrasi? Demokrasi ada keburukan tak? Apa pendapat kamu? Macam kita, negara kita sekarang ni, demokrasi. Kamu rasa ada keburukan tak negara kita? Ada. Ada. Demokrasi ni ada keburukan dia juga. Contoh okey, demokrasi ialah sistem pemerintahan di mana rakyat ada kuasa untuk memilih pemimpin. Setuju? Rakyat ada kuasa untuk memilih pemimpin. Tetapi harus diingat, rakyat pun kadang-kadang tak tahu pemimpin itu baik atau buruk. Setuju? Setuju. Rakyat tak tahu. Betul. Kan? Jadi bila rakyat dah vote, kemudian orang tu menang, calon tu menang dan calon tu jadi pemimpin. Rupa-rupanya calon itu juga melakukan banyak kesalahan, banyak kerosakan seperti mengamalkan rasuah, pilih kasih, nepotism, kemudian kapitalis. Jadi dia mengamalkan perkara-perkara yang buruk itu, rakyat jadi susah. Kemudian rakyat pula terpaksa memilih orang lain. Bila pilih orang lain, kita tak tahu juga. Kan? Kadang-kadang manusia ni biasalah. Depan muka baik, belakang rupa-rupanya macam-macam. Nampak tak? Jadi demokrasi pun ada masalah juga. Demokrasi pun ada masalah juga. Dan kalau demokrasi diberi kepada rakyat, kuasa rakyat untuk memilih pemimpin, katakanlah rakyat di situ semua bermasalah. Contohnya apa? Rakyat di kawasan itu semua memilih untuk apa? Untuk adanya kasino ataupun tempat perjudian di tempat mereka. Jadi bila mereka vote orang yang jadi pemimpin, mereka beramai-ramai setuju untuk mengadakan kasino atau pusat perjudian di tempat mereka. You see? Jadi bermakna di sini, pemilihan rakyat itu sebenarnya tak betul. Tetapi mereka semua nak yang itu. Jadi oleh kerana pilihan rakyat, majoriti nak yang itu, maka kerajaan terpaksa ikut. Jadi nampak tak? Demokrasi pun ada masalah. Sebagai contoh apa tahu? Kamu tengok di Amerika, Las Vegas. Las Vegas menjadi pusat perjudian. Tetapi rakyat mereka menyokong. Kerana mereka kata apa? Tak apa. Ini sebagai satu hiburan. Padahal ramai yang terlapar perdana muflis akibat terlibat dalam perjudian. Nampak tak? Begitu juga mereka nak kebebasan untuk memiliki senjata. Tak ada Afif, tak ada. Rakyat Amerika menginginkan kebebasan untuk memiliki senjata. Katanya untuk apa? Untuk menjaga keluarga mereka semua. Jadi dibenarkanlah kedai-kedai yang menjual senjata secara terbuka. Tapi kena lesen lah kan, kena berlesen. Jadi apa yang berlaku? Kalau kita lihat ada berlaku pembunuhan. Kemudian ada juga yang kadang-kadang di sekolah-sekolah, sekolah menengah, ada budak tak puas hati dengan kawan, pergi kedai, ambil, beli senjata, bawa ke sekolah, tembak kawan-kawannya. Itu banyak berlaku di Amerika. Nampak tak? Jadi kebebasan yang diberi pun kadang-kadang disalahgunakan. So itu demokrasi tu. Kan? Maknanya apa? So di sini kalau kita lihat,
okey, bahawa sama ada komunis ataupun demokrasi, kedua-duanya dan apa juga sistem yang ada di dunia ni tetap ada kelemahannya. Tetap ada kelemahannya. Malaysia pistol manik je. Pistol manik Nerf, pistol Nerf tu lah kan. Dan kalau ada pun macam cikgu lah kan, pistol cawan. Itu je lah yang ada. Itu je lah yang mampu dia. Pistol cawan. Itu je lah yang mampu. Okey, baik. So itu sedikit DIY ke beli. DIY. Saya guna slipper je. Itulah, nampak slipper. Okey. So itulah dia ideologi komunis dan okey, kita sambung ya. Baik. Kalau kita lihat karya komunisme tu okey, Karl Marx dan juga Friedrich Engels ni telah menulis dalam buku Communist Manifesto dan Das Kapital. Kamu kena ingat nama buku ni iaitu buku Communist Manifesto dan juga Das Kapital, dan kedua-dua buku inilah yang telah menyebarkan ideologi komunis ke seluruh dunia. Dan banyaknya disebarkan oleh negara China dan juga Indonesia sejak tahun 1920-an lagi. Jadi sebab tu dah ada Parti Kuomintang, dan juga Parti Kuomintang daripada China dan juga PKI, Partai Komunis Indonesia. Dah ada pengaruh komunis di China dan Indonesia. Jadi pengaruh komunis ini telah dibawa masuk dari China, iaitu idea komunis mula dibawa masuk pada awal 1920-an, iaitu Parti Kuomintang yang beribu pejabat di China telah membuka cawangan-cawangannya. Wow, membuka cawangan macam nak buat apa? Nak buat franchise je. Buka cawangan franchise franchise macam McD je. Bukan. Bukan. Kuomintang daripada China. Bukan Jepun, bukan. Ingat selalu pelajar keliru. Okey, dia orang tak dapat bezakan antara Jepun dan juga komunis. Sebenarnya ini adalah dua yang berbeza Dua yang berbeza. Baik. Menjelang tahun 1924, Parti Kuomintang yang menyebarkan ideologi komunis ini telah berada, pejabat dia dah ada di Muar, di Melaka, di Seremban, Kelang, Kuala Lumpur, Sungai Petani. Dah ada dah. Ya, betul. Betul. Dan kalau kita lihat di sini, ini menjelang tahun 1924. Bagi tahu cikgu, 1924. Apa? 1924 kalau kita fikir balik 1924, adakah ia sebelum Perang Dunia Pertama ke selepas Perang Dunia Pertama? 1924. Sebelum Perang Dunia Pertama. Are you sure? Okey. Kena ingat bermakna selepas menjelang 1924. Maknanya ianya adalah selepas, sebenarnya ialah selepas Perang Dunia Pertama. Maknanya selepas First World War. Tetapi ianya juga bermaksud apa? Sebelum Second World War. Setuju tak? Kan? Maknanya komunis ini telah ada selepas Perang Dunia Pertama dan sebelum Perang Dunia Kedua. Boleh faham? So di antara Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama bila? Lupa ke? Dia 4 tahun je. 1914. Hingga 1918. Yes, dia 4 tahun je, 1914 hingga 1918. Itu Perang Dunia Pertama. Kemudian bila 1918 dah habis Perang Dunia Pertama, 1920, 21, 23, 24. So 1924 komunis pun muncul di negara kita. So 1924 dan terus sampai 1930, 31, 32 sampai 1939 tercetusnya Perang Dunia Kedua. Nampak tak? Maknanya ideologi komunis telah wujud di antara First World War dengan Second World War. Di tengah-tengah tu munculnya ideologi komunis ini. Baik. So, kemudian selepas itu kalau kita lihat pertubuhan komunis yang lain, terdapat juga kalau kita lihat pertubuhan
main school yang bergerak dalam kalangan orang Hailam di bawah Parti Komunis Cina, PKC ini. Dan sebenarnya PKC dengan KMT, Parti Kuomintang ini, dia bersatu namun dia berpecah. Perpecahan berlaku. So Komunis International, iaitu Kuomintang yang berpusat di Moskow, Rusia, mengarahkan penubuhan Parti Komunis Nanyang pada 1928. Dan PKN ataupun Parti Komunis Nanyang ini tidak mencapai matlamatnya. Ini mendorong untuk Kuomintang tubuhkan lagi parti komunis yang baru, iaitu PKM, Parti Komunis Malaya. So Daniel tanya, siapa start komunis ni cikgu? Rusia ke atau China? Sebenarnya yang start komunis adalah Rusia. Dan Rusia telah menyebarkannya sampai ke China dan ke India. So daripada China dan India, mereka tubuhkan parti komunis sendiri dan mereka bergerak masuk ke tanah Melayu. Itu sebenarnya. Boleh faham Dan? So dia berasal daripada Rusia, disebarkan ke China dan India, serta Indonesia, dan telah sampai ke tanah Melayu. So kita lihat di sini. Itu first kemasukan pengaruh komunis dari China. Dan sebenarnya parti komunis juga membawa masuk ideologi ini daripada Indonesia. Nampak tak? Ianya dari Indonesia pun ada juga. Dari Indonesia pun ada juga ya. Masuknya fahaman komunis ini antara pemimpin-pemimpin komunis Indonesia pada waktu ini ya. Yaitu kalau kita lihat namanya seperti apa ya? Ya, namanya seperti Tan Malaka ini, Alimin, Moso, Budi Sujitro, Hasanosi, Winanta, Sobakat, dan Sultan Perpatih. Ya, inilah dianya ya. Orang-orang yang pemimpin komunis Indonesia yang telah menghantar ya ideologi komunisnya ke Malaysia, ke tanah Melayu. So ya, iya Pak, iya gitu. Ya, keren. Ya, mantap. Ya, keren gitu, keren ya, keren. Baik. Kita lihat tempat sebarnya di tanah Melayu ini di mana ya? Ya, disebarkan di tanah Melayu ini ya di mana? Di seberang Pre, seberang Pre Pulau Pinang, serta Peraknya di utaranya dan juga di Kedah. So tempat disebarkan. Cikgu dah kenapa ini? Ya ini di Indonesia ya. Ya kita kena cakap dalam Indonesianya. Iya. Oh, saya kau di Indonesia. Iya, ini kan dia kepengaruh komunis di Indonesia. Jadi ceritanya kena Indonesianya. Iya. Tukar identiti. Enggak. Baik. Cikgu kamu please come back to Cikgu Indonesia mode. Enggak apa-apa terus. Ya, kita terus ya. Okey, baik. Puncanya, kegagalan parti komunis. Tadi komunis tak guna bahasa Cina. Alah, cikgu sebenarnya boleh je cakap Cina. Malas je. Kan cikgu cakap kan kau tak faham. Nak cikgu cakap Cina? Boleh je. Cakap cikgu Okey, cikgu cakap Cina. Kan? Kan boleh? Cina. Okey, baik. Bukan Cina tu, bahasa Cina. Bahasa cikgu, bahasa. Betul lah tu. Okey. Okey, dah agak dah. Okey. Baik. Punca. Cikgu pandai cakap Cina. Okey. Baik. Kegagalan Parti Komunis Indonesia menguasai Pulau Jawa di sini menyebabkan PKI, Parti Komunis Indonesia, berusaha membuka cawangannya di mana? Di Tanah Melayu. Diorang nak buka cawangan di Tanah Melayu ya. Iaitu Parti Kuomintang, Parti Komunis Malaya semua dah buka cawangan di Tanah Melayu, di Muar Melaka semua. PKI pun sama. Okey, dan menerusi perkembangan ini, bagaimana dengan sambutan orang Melayu? Baik, sambutan orang Melayu terhadap komunis ni iaitu kata apa? Tidak mendapat sambutan. Sebab komunis guna kekerasan untuk mencapai matlamatnya. Yes. Harus diingat orang Melayu ni Contoh kekerasan. Maknanya dia paksa orang untuk menerima ideologi komunis. Kalau tidak, akan dihukum,
kau diseksa ataupun ditangkap oleh ahli parti komunis. Jadi ini tidak dapat diterima oleh orang-orang Melayu. Kerana orang Melayu ni kalau kamu nak apa-apa pun kamu kena berlembut. Tengok macam British. Macam mana British boleh menjajah negara kita dengan lama? Sebab apa? Dia berlembut, dia gunakan tipu helah, muslihat, kemudian sila buat perjanjian. Tak apa, kamu akan dapat kuasa balik. Kami nak kekayaan aja. Kamu nak dapat kuasa balik, silakan memerintah. Jadi di sini nampak British. Ya betul sama Dan. Kamu tak boleh menggunakan kekerasan untuk menawan hati wanita. Kamu kena guna berlembut. Kan? Memberikan hadiah, memberikan kata-kata pujian. Macam tu. Jangan paksa-paksa. Jangan paksa-paksa ya. Okey. Baik. So bila tak dapat sambutan PKI tak dapat sambutan, okey, jadi apa yang berlaku? Okey, komunis telah menubuhkan Parti Komunis Malaya, memang khas untuk untuk menyebarkan ideologi komunis di tanah Melayu, iaitu Parti Komunis Malaya ditubuhkan pada 30 April 1930 dan ditubuhkan di Kuala Pilah, Nogoi 9. Ada pula kan Nogoi 9 ya. Ni 9. Dikatakan ni 9. Dah start. Ya. Kan dah tukar dah. Dendah Koba kan. Kan Dendah Koba. Ini semua ni komunisnya. Komunis punya kerja ni. Okey. Baik, dah. Betulkan balik. Okey, baik. Pergerakan. Bagaimana dia menyebarkan ideologi komunis? Iaitu melalui kesatuan sekerja, pertubuhan-pertubuhan, penerbitan akhbar dan juga sekolah-sekolah Cina. Dan juga menyusup masuk, maknanya masuk ke dalam kesatuan sekerja untuk sebarkan ideologi komunis ini. Okey. Kesatuan sekerja tu apa? Okey, bagus. Kesatuan sekerja ni maknanya adalah workers union. Sebab zaman dulu ada workers union iaitu kita kata Persatuan Para Pekerja Lombong, Persatuan Persatuan Petani-Petani, okey, Negeri Sembilan, Persatuan pekerja-pekerja bank, okey, pekerja-pekerja bank Kuala Pilah, Persatuan Pekerja-pekerja katakan bengkel, pekerja-pekerja bengkel di Selangor. So persatuan pekerja-pekerja itu dipanggil Kesatuan Sekerja. Cikgu, Ya. kesatuan sekerja tu dia ada seluruh negara kan? Semua negara ada dan semua tempat ada, even sampai sekarang pun ada. Dan kesatuan sekerja ni tujuan dia untuk apa? Supaya mereka sama-sama bersatu untuk menuntut hak. Menuntut hak mereka. Yes, untuk menuntut gaji lebih ke, untuk menuntut macam-macam. Sebab tu macam Food Panda okey, sepatutnya kalau mereka nak pekerja-pekerja Food Panda kan, kalau mereka nak nak menuntut gaji lebih apa semua kan, mereka harus bersatu. Maknanya mereka kena buat kesatuan sekerja, okey, kesatuan pemandu-pemandu grup Food Panda. So mereka boleh buat macam tu, mereka boleh menuntut hak mereka. Kesatuan pelajar tak ada ke cikgu? Ada. Kesatuan pelajar ada. Tapi di peringkat universiti. Di universiti mereka ada kesatuan mahasiswa di mana mereka boleh menuntut pelbagai perkara daripada universiti. Menuntut hak mereka lah. Kesatuan pelajar di universiti ada. Di sekolah belum ada lagi lah. Sekolah rendah, sekolah menengah tak ada lagi. Okay. Jadi tak perlu kot. Jadi universiti memang ada. Okay. Baik. So, ideologi komunis telah masuk ke dalam kesatuan sekerja dan mereka cuba untuk kita kata mempengaruhi para pekerja untuk menyebarkan ideologi komunis inilah. Ya. Ya, betul. Pertubuhan tu macam diorang tubuhkan persatuan ke? Betul. Macam dalam bab 5 yang diorang menuntut kemerdekaan? Yes. Betul. Persatuan. Kalau macam bab 5 tu menuntut kemerdekaan kan? Macam Putra, AMCJA, tapi itu berdasarkan persatuan politik. Itu politik. Yang ini kesatuan sekerja, mereka tubuhkan persatuan untuk ahlinya adalah orang-orang yang bekerja dalam bidang yang sama. Boleh faham Khairina? Itu kesatuan sekerja. Kalau persatuan pekerja-pekerja bank, maknanya ahli dia adalah orang-orang yang bekerja dalam bank sahaja. Itu kesatuan sekerja.
Dan mereka boleh membuat tuntutan kepada majikan mereka lah. Baik. So, kita tahu bahawa ideologi komunis ini telah ada sejak daripada tahun 1920-an. Maknanya selepas after First World War dan before Second World War. So, semasa tengah-tengah tu, mereka telah menyebarkan ideologi komunis, suddenly berlakunya Perang Dunia Kedua, betul? Okay, 1939 until 1945. Okay, dan pada tahun 1941, Jepun telah menduduki tanah Melayu, betul? Kita dah belajar sebelum ini bab yang ke-5, bab ke-4. So, semasa pendudukan Jepun ini, apa yang parti-parti komunis ini buat? Parti komunis ini, masa inilah mereka bekerja sama dengan British. Untuk apa? Memerangi Jepun. Malah mereka telah membentuk MPAJA, Malayan People's Anti-Japanese Army. Malayan People's Anti-Japanese Army ataupun Bintang 3. Bintang 3 ya. Jadi mereka telah tubuhkan ini untuk memerangi Jepun. Iaitu MPAJA dan juga Bintang 3. Okey. Itu Bintang 3. Anda semua bintang hati cikgu. Okey, baik. Wow. Okey. Baik, okey. Baik, kita lihat Cik Azrina. So, PKM. Okey, PKM menerima bantuan. Untungnya PKM ni, PKM menerima bantuan senjata. Dapat senjata, dapat latihan, dapat keuangan, dapat bekalan logistik dan perubatan. Daripada siapa? Daripada British. Daripada British. British bagi. Kita fikir balik, kenapa British bagi? Sebab untuk memudahkan PKM menyerang dan memerangi Jepun sepanjang 1941 hingga 1945. Punyalah baik British. Logistik tu apa cikgu? Okey, logistik tu maknanya kenderaan. Bekalan logistik maknanya bekalan kenderaan seperti lori, truk-truk askar, kenderaan lah. Jadi itu bekalan logistik. Jadi diberi juga tu. Bayangkan British punya baik. British punya baik. Tetapi ini masalah. Selepas Jepun kalah, apa yang berlaku iaitu kita mengalami, tanah Melayu mengalami kekosongan politik sebab British lambat masuk, lewat datang balik. British masih lagi di negara dia. Kamu tahu kan cikgu ada cerita. Ya, sebenarnya cikgu ada cerita kan. Sebenarnya semasa Jepun datang ke tanah Melayu, kan Jepun mula-mula mendarat dekat Kota Baru kan. Jepun mendarat kat Kota Baru. Jadi orang-orang British, pegawai-pegawai British, semua pakat-pakat balik. Naik kapal, ramai-ramai naik kapal balik. Diorang balik ke Britain. Diorang lepaskan tanah Melayu macam tu je. Mereka balik. Dah kita ni orang Melayu, orang India, orang Cina yang ada di tanah Melayu ni terpaksa berdepan dengan Jepun. Dia tak ambil peduli. Diorang semua balik. Jadi apabila Jepun kalah pada 15 Ogos 1945, menyerah kalah, surrender, kita dah belajar itu. So bila Jepun kalah, barulah mereka, pegawai-pegawai British di sana terhegeh-hegeh nak balik semula. Nak balik semula ke tanah Melayu. Nampak tak? Jadi terhegeh-hegeh ni menyebabkan dia lewat kembali. Lembab. Jadi kalau kita lihat di sini, hal ini telah memberi peluang kepada PKM untuk meluaskan pengaruh dia. Berapa lama? Sebenarnya kekosongan politik tu tak lama tau. Kekosongan politik tu cuma 14 hari je. 14 hari, 2 minggu. PKP, lockdown, 1 hari bulan hingga 14 Jun, sama lah tu. Sama. 1 Jun hingga 14 Jun kan, lockdown 14 hari, sama lah tu. Kekosongan politik selama 14 hari. So 14 hari tu apa yang komunis buat? PKM telah meluaskan kuasanya, meluaskan pengaruh. Bintang 3 sebagai contoh, Bintang 3 PKM melalui MPJA, diorang keluar daripada hutan melakukan kekacauan. Diorang buat apa? Diorang kejam dengan membunuh orang Melayu, orang Cina, orang India yang bersubahat dengan Jepun suatu ketika dahulu. Diorang berdendam tau.
Maknanya dia orang tahu, oh orang Melayu ini dulu dia bagi tahu Jepun tentang lokasi kita PKM. Jadi orang Melayu ini dulu adalah bersubahat dengan Jepun. Bersubahat tu maknanya kita kata telah bekerjasama. Bekerjasama. Bersubahat ni maknanya bekerjasama dalam sesuatu perkara yang tak baik lah. Bersubahat ni maknanya bekerjasama dalam perkara yang tak baik. Janganlah pula bekerjasama dalam perkara baik kau kata bersubahat. Janganlah macam tu. Contohnya contohnya Daniel dengan Afif di sekolah Daniel dan Afif telah sama-sama bersubahat untuk membersihkan sekolah. Bukan, itu salah. Bersubahat untuk membersihkan sekolah itu salah. Okey. Bersubahat ni untuk kerja-kerja yang tak elok. Okey. So itu yang berlaku ya. Dan selama 14 hari itulah bintang 3 ni semua telah membunuh dan juga telah kita kata memusnahkan, membakar rumah, kemudian kita kata mencemarkan masjid. Ya Allah, banyak. PKM komunis pada waktu itu memang 14 hari tu jadi macam hidup penduduk-penduduk ni tak tenteram. Orang Melayu dibunuh, orang Cina dibunuh, orang India dibunuh. Yang bersubahat dengan Jepun semua ditangkap dan dibunuh. Punyalah jahat PKM pada waktu itu. Dan apabila kalau kita lihat apabila BMA datang, apabila semasa pentadbiran tentera British BMA datang, so pada waktu inilah kalau kita lihat apabila BMA British Military Administration yang kita belajar dalam bab yang keempat hari itu, bab 4, BMA ambil alih pentadbiran, MPAJA dibubarkan pada 1 Disember 1945. Sebab apa? Sebab BMA kata apa? BMA, ingat tak? Salah satu BMA, tugas BMA iaitu apa? Iaitu mengembalikan ketenteraman awam. Betul? Ingat lagi tak tugas BMA? Mengembalikan kepercayaan rakyat dan juga mengembalikan keamanan, memulihkan keamanan. Baik, memulihkan keamanan tu macam mana? Mereka minta supaya PKM menyerahkan kembali senjata-senjata yang telah diberikan. Kan senjata telah diberikan kepada PKM untuk memerangi Jepun kan? So waktu ini BMA kata apa? British kata apa? Pulangkan balik senjata-senjata yang telah diberi. Tapi adakah semuanya dipulangkan? Tidak. Tidak. Jadi tidak. Kemudian PKM sebenarnya pada peringkat awal dibenarkan untuk bergerak sebagai satu pertubuhan yang sah di tanah Melayu ya. Pertubuhan yang sah. Dan ini memberi peluang kepada PKM mempengaruhi beberapa pertubuhan tertentu dengan ideologi komunis. Nampak tak? Bila pertubuhan ini disahkan, boleh bergerak di tanah Melayu oleh British, maka PKM dia tugas apa? Dia buat kerja dia, mempengaruhi orang untuk sila ambil ideologi komunis ini. Sila terima ideologi komunis ini dan dia sebarkan ideologi komunis. Jadi nampak bahaya dia kat situ ya. So, antara aktiviti PKM pada waktu itu, PKM telah menyusup masuk. Maknanya menyusup masuk maknanya sneak in. PKM telah sneak in dalam kesatuan sekerja. Seperti Pan Malayan Federation of Trade Union, PMFTU. Dan kita tahu PMFTU ini telah bekerjasama dengan MPAJA semasa bab yang keempat hari itu. Bab 4 dan bab 5 hari itu ya. Jadi pada Disember 1947, Mei 1948, komunis telah berjaya menguasai 335 kesatuan sekerja dan telah menyusup masuk ke dalam PKMM, MDU dan juga Putra AMCJA. Nampak tak? Bab yang kelima hari tu kan diorang nak buat Persekutuan Tanah Melayu kan? Kan ada dua perlembagaan. Satu perlembagaan yang dibuat oleh Raja-Raja Melayu, kemudian wakil British dan wakil UMNO, betul? Satu lagi iaitu perlembagaan rakyat yang dibuat oleh Putra dan AMCJA. Dan perlembagaan rakyat itu telah diusulkan kepada British, tapi British tak nak terima perlembagaan rakyat itu. Tapi British terima perlembagaan ini. Salah satu sebab kenapa British tak nak terima perlembagaan rakyat ini kerana perlembagaan rakyat ini dibuat oleh Putra AMCJA.
Kenapa dia tak nak terima Putra AMCJA? Sebab Putra AMCJA sudah ada ideologi komunis. Nampak tak the reason why British menolak Perlembagaan Rakyat masa bab 5 gitu. Boleh faham? Boleh nampak Tak faham? Apa yang kau tak faham? Apa yang kau tak faham, Sushmita? Yang pasal AMCAGA. Kenapa? Baru cikgu explain tu. Okey, Putra AMCJA tu apa? Okey. Okey. Kami ingat tak bab 5 iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ingat tak? Ingat. Okey. Untuk membuat Persekutuan Tanah Melayu, mereka telah menolak Malaya Union dan kita tahu bahawa mereka telah buat Jawatan Kuasa Kerja. Ya. Jawatan Kuasa Kerja itu sebenarnya mereka nak menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dia nak buat yang baru, nak gantikan Malaya Union. Betul? Yes. Jadi dipilih 3 pihak, wakil British, kemudian wakil UMNO dan juga wakil Raja-Raja Melayu. Mereka bersidang dalam Jawatan Kuasa Kerja untuk mengeluarkan satu perlembagaan baru. Kemudian perlembagaan baru untuk Persekutuan Tanah Melayu 1948. Suddenly, ada sekelompok rakyat iaitu 2 persatuan. Persatuan Putra iaitu Pusat Tenaga Rakyat dan AMCJA, Anglo-Malayan Chinese Joint Action. So, kedua-dua ini menentang yang ini. Dia kata apa? Kenapa kami menentang apa yang korang buat? Sebab kami ni tidak dijemput untuk masuk dalam perlembagaan ini. Kami tidak dijemput untuk masuk dalam jawatan kuasa ini. Sepatutnya korang patutnya ajak kami untuk join jawatan kuasa ini dan bincang sama-sama. Kenapa kami tidak diajak masuk? Dia persoalkan. So sebenarnya British ada satu muslihat, iaitu apa tahu? British dah tahu bahawa Putra dengan AMCJA ni ada pengaruh komunis. Nampak tak? Faham. Baru faham. Ya, ada pengaruh komunis. Jadi diorang tak puas hati. So diorang bergabung menjadi Putra AMCJA. So mereka telah mengeluarkan satu perlembagaan rakyat. Yang mana dalam perlembagaan rakyat itu kata apa? Yang cikgu ada mention kan? Iaitu apa? Semua kewarganegaraan Tanah Melayu dipanggil Melayu. Cikgu dah bagi tahu kan? Semua rakyat Tanah Melayu dipanggil Melayu, orang Melayu dipanggil Melayu, orang India pun dipanggil Melayu, orang Cina pun dipanggil Melayu. Itu perlembagaan rakyat yang dibuat oleh Putra AMCJA. So, Putra AMCJA telah keluarkan perlembagaan rakyat dan usulkan kepada British. British kata apa? Kami tolak perlembagaan kamu. Kami nak ambil perlembagaan yang dibuat oleh 3 ini, iaitu wakil British, wakil Raja-Raja Melayu dan UMNO. Salah satu sebab kenapa British tak terima perlembagaan rakyat ini kerana Putra AMCJA ada pengaruh komunis. Inilah dia. Sebab komunis dah berjaya masuk dalam persatuan-persatuan ni. Nampak tak? Bahaya tu. Selamat British tak pilih tu. Selamat British tak pilih tu. Yes. Jadi itulah yang sebenarnya aktiviti PKM sebenarnya. Macam kamu semualah kan. Kadang-kadang kita tak sedar dalam kita ada 45 orang kat sini, 45 orang. Kita tak tahu rupa-rupanya kat sini mungkin ada 2-3 orang yang memiliki ideologi iaitu suka dengan K-pop. Nanti dia cerita semua berkaitan K-pop. Kemudian kita semua akan, "Uish, bahaya ni unsur-unsur K-pop." Tapi lama-lama kelamaan dia tu, K-pop ni kan bagus, lagu dia sedap. Kemudian lelaki dia, boys dia memang handsome pun semua kan. Kemudian dia punya Blackpink semua cun-cun semua. Jadi semua terpengaruh. Hati-hati. Hati-hati. Kan? Tak, sebenarnya K-pop tu tak ada masalah. Kamu harus belajar untuk separate ideologi Marisa macam mana cikgu? Alamak, ideologi Marisa
Itu kena tanya Marisa. Tanya Marisa sendiri. Okey. Baik. So kamu kena tahu mengasingkan ideologi tu daripada kehidupan kamu ya. Jangan segala-galanya dikuasai oleh ideologi tu. Okey, Khairin nak tanya. Putra AMCJ ini rakyat tak tahu ke yang dia orang sokong komunis dan rakyat sokong atau bantah mereka? Baik, bagus soalan kamu. Baik. Begini. Okey, cikgu senang je nak cerita. Kamu tengok kan, PKM dibenarkan bergerak sebagai pertubuhan yang sah. Kemudian ada buka cawangan di mana? Di Muar Melaka apa semua kan. Cikgu nak tanya kamu, pada zaman itu, agak-agaknya dia orang tahu tak bahawa komunis punya ideologi ni tak bagus? Tak, Tak. belum Tak lagi. tahu. Ya, dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu. Waktu ini just follow je. Dahlah waktu itu, okey, tidak ada internet, tidak ada maklumat-maklumat lain. Okey, sekolah pun tak ramai pergi. Jadi mereka semua hanya bergantung kepada akhbar sahaja. Dan cerita-cerita orang. Jadi di sini kita lihat mereka tak tahu pun komunis itu tak bagus. Yang mereka tahu, komunis ini menyokong tentang kemerdekaan rakyat. Kita sokong dia. Itu je. Jadi kita tak tahu. Macam sekarang ni lah kan. Macam sekarang ni bukan cikgu nak memburukkan sesiapa tetapi bagi cikgu macam ada orang yang dia kata vaksin COVID-19 tak bagus. Ada yang kata vaksin COVID-19 bagus. So kita tak tahu sama ada ianya benar-benar bagus atau tak bagus. Sehingga nanti bila selepas 10 tahun selepas ini mungkin tahun 2030 ke 2040 kita tengok balik tahun 2021 baru kita tahu sebenarnya COVID-19 tu, vaksin tu kita tahu sama ada bagus atau tak bagus. Kita tak tahu. Sekarang kita tak tahu. Nanti Dia punya effect in future. Because belum lagi cuba. So sekarang ni kita tak tahu lagi. Tunggulah nanti 10 tahun ataupun 20 tahun akan datang. Macam komunis ni, kita tahu, sekarang ni kita dah tahu komunis tu memang tak bagus. Bila kita tengok balik pada tahun Disember 1945, 1947 kan, kita akan kata, dia ni tak tahu ke komunis tu memang salah. Memang dia tak tahu. Zaman tu memang dia tak tahu. Kita pun kalau kat situ, kita pun tak tahu. Kita terima je. Macam sekarang lah kan, vaksin COVID-19. Kita terima je. Kan? Konspirasi kurang ilmu, betul. Sebab tu pentingnya ilmu ya. Baik. So aktiviti PKM telah masuk ke dalam majlis MDU dan juga Putra MCJA. So bila dilihat PKM semakin mengancam ekonomi dan keselamatan negara, memang makin mengancam. Sebab apa? Dia guna kekerasan, paksaan. Jadi apa yang British buat? British telah bertindak luluskan Trade Union Ordinance No. 9 of 1948 untuk menyekat pengaruh komunis dalam kesatuan sekerja dan seterusnya mengharamkan PKM. Ingat mengharamkan PKM. Haram tu maknanya apa? Haram untuk join dan haram untuk beroperasi. Tapi tak adalah haram tu kalau sentuh kena samak. Tak, bukan yang itu. Tapi haram untuk disertai. Dan haram untuk beroperasi. Jadi British nasib baik awal-awal telah haramkan. Kalau tidak, mungkin kita di bawah komunis lagi kan. Itulah yang berlaku. So hopefully kita dapat memahami bahawa sebenarnya nampak tak di sini cikgu pun tak faham lah kenapa kalau kita lihat ada satu polemik pada awal tahun hari itu di mana ada kesatuan-kesatuan sejarah apa semua kan, ataupun para menteri dan orang-orang besar dia kata apa? Sepatutnya buku sejarah tingkatan 4 ni diharamkan dan diubah semula kerana menyokong komunis, menyebarkan ideologi komunis. Kamu sedang belajar komunis. Kita sebarkan komunis ke? Bukan, kita nak ilmu je. Kita bukan nak sebarkan komunis, kita nak faham apa itu komunis.
Kita nak faham apa tu komunis dan sebab-sebab Nanti cari kenapa. itibar je lah. Kita nak supaya kita tahu kenapa kita perlu jauhkan diri daripada komunis. Kita nak tahu sebab apa. Inilah dia. Jadi bagi cikgu, orang-orang yang tak nak baca buku sejarah, tak payahlah komen pasal sejarah. Kami yang belajar, kami yang tahu. Tak payah nak ubah-ubah. Kan? Kami yang tahu. Kan? Sibuk je kan. Sibuk nak kacau buku kita orang apa semua kan. Kami nak belajar. At least kami tahulah komunis tu apa. Jadi kami boleh menentang kan. Tahu-tahu korang nak komen, lepas tu nak suruh tukar buku. Tangan karang, bukan korang yang exam, kita orang yang exam. Bagi karang baru tahu. Sibuk je kan. Oh kaki lah kaki. Bagi Kak G. Kan. Dia sibuk je kan. Abah bos. Itulah. Tak apa. Itulah dia tentang komunis. Ui, apa yang kau nak buat? Oh my gosh. Jom nangis ramai-ramai. Baca ayat nakib ni. Nak nangis rasa. Okay, yang baik. Kasut saya setuju betul. Kan? Aduh ya nakib kau ni kan. Tolonglah. Okey, baik. Kita sedang lihat tentang bagaimana komunis masuk, iaitu komunis masuk daripada dua negara iaitu China dan juga Indonesia, dan ditubuhkan Parti Komunis Malaya untuk menyebarkan ideologi komunis, dan semasa pendudukan Jepun, komunis telah mendapat bantuan daripada British, dan selepas kekalahan itu British ataupun PKM sebenarnya telah dibenarkan bergerak sebagai pertubuhan yang sah. Dan oleh kerana keganasan yang dilakukan yang mengancam ekonomi dan keselamatan negara, maka British telah mengharamkan PKM. Baik. Okey, tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, cikgu akan teruskan sikit je lagi. Kita akan pergi go slow. Kalau kamu tengok lah cikgu, kita baru muka surat yang kedua. Memang, sebenarnya kita go slow sebab apa? Supaya kamu betul-betul faham. Kalau ada soalan, sila terus bertanya dalam group chat. Terus bertanya. Jangan malu, jangan segan. Tak kisahlah kau handsome ke tak handsome ke, kau tanya je lah. Kan? Even yang handsome tu, yang duk sibuk kata dia handsome tu, sila bertanya. Baik, soalan Dave. Russia masih komunis ke cikgu? Tidak. Russia bukan lagi komunis. Russia bukan lagi komunis. Russia telah demokrasi. Yang masih komunis adalah China. China masih lagi komunis, tetapi ekonomi dia telah dibuka. Dia tidak lagi kontrol ekonomi dia. Dia buka ekonomi dia secara demokrasi. Tapi kenapa selalu Putin je cikgu yang PM? Okey. Tak sebab dia memerintah lama? Ya, Rusia adalah republik. Rusia adalah republik. Tak. Sebenarnya Russia ni, Russia ni bukan nak cakap lah sebenarnya. Russia ni sebenarnya telah kita kata, sekejap cikgu pause dulu